Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. InsyaAllah pada hari ini kita tengok sikit berkaitan dengan hukum dan jenis-jenis hukum, supaya dapat kita bezakan antara hukum-hukum yang ada. Ini penting sebelum kita masuk perbahasan sifat 20, yang mana sifat 20 ini dia menggunakan kaedah hukum akal. Okey, baik. Jadi hukum ni dia ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis. Yang pertama dia panggil hukum syarak. Hukum syarak, hukum yang diputuskan oleh Allah dan Rasul, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Itu hukum syarak. Hukum akal maknanya hukum yang diputuskan oleh akal kita. Sama ada akal kita terima, akal tolak, ataupun akal kita seimbang di antara menerima dengan menolak. Hukum adat pula adalah hukum yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Okey. Manakala hukum arad adalah hukum yang berkaitan dengan janji-janji Allah, ketetapan-ketetapan Allah yang tidak dituju kepada perbuatan mukallaf, yang tidak ada dosa dan pahala, ataupun tidak melibatkan mana-mana mukallaf. Nanti kita akan hurai satu persatu. Okey, tengok yang pertama, apa itu hukum syarak? Okey, hukum syarak ialah macam yang saya sebut tadi. Hukum syarak ialah hukum yang ditetapkan oleh syarak, oleh Allah, oleh Rasul ke atas diri setiap mukallaf yang akil, yang baligh, yang melibatkan tuntutan. Sama ada tuntutan buat ataupun tuntutan supaya meninggalkan. Maka diringkaskan bahawa hukum syarak itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, sunat, makruh dan harus. Dan hidup kita tuan-tuan, dia tidak lari daripada 5 hukum ini. Kita pejam celik, kita berjalan, kita buat apa sekalipun, kita duduk dalam 5 hukum ini. Duduk dalam 5 hukum ya. Okey, jadi pertama wajib, mana kalau buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Itu ringkas tu. Haram, buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Yang wajib contohnya semayang. Semayang fardu. Jadi kalau orang semayang, dapatlah pahala. Orang yang tak semayang, dapat dosa. Haram pula macam judi. Kalau orang yang berjudi dapat dosa. Orang yang meninggalkan judi dapat pahala. Sunat, orang yang buat dapat pahala seperti solat tahajud ya. Orang yang tinggal tak ada dosa. Cuma dia termasuk dalam kategori orang yang rugi. Itu saja. Manakala makruh ialah orang yang bila dia buat dia tak dapat apa-apa, tetapi bila dia tinggal, dia memperolehi pahala jika qasad dia betul. Sebagai contohlah, kita ambil contoh merokok, hukumnya makruh ya. Walaupun ada kata haram, kita ambil atas makruh dulu. Jadi hukum rokok ini makruh. Jadi makruh tu maknanya kalau kita meninggalkan rokok, mana kita dapat pahala jika qasad kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah harus. Harus ini adalah antara buat dan tinggal, tidak ada apa-apa, bahkan menjadi pilihan untuk kita melaksanakannya. Tetapi kita kena ingat, dalam hukum harus ini, walaupun dia tak ada apa-apa, kita boleh buat, kita boleh tinggal, tetapi sebenarnya dia adalah tangga menuju kepada hukum-hukum yang lain. Sebagai contoh ya, pisau. Menggunakan pisau itu hukumnya harus. Nak siang daging, nak siang ayam, nak buat kerak tali lah apa sekali, itu hukum dia harus. Tetapi andai kata pisau yang harus digunakan tadi digunakan untuk membunuh orang, apa hukumnya? Hukumnya haram. Kalau gunakan pisau untuk mencantas pohon-pohon yang tidak ada keperluan untuk kita cantas, hukumnya makruh. Okey. Jadi yang harus tadi, selama mana dia tidak jadi tangga kepada hukum yang lain, maka dia harus. Tetapi kalau dia menjadi tangga kepada hukum yang lain, maka dia adalah mengikut hukum tersebut.
Okey, baik. Jadi yang penting adalah hukum akal, sebab hukum inilah yang kita nak guna pakai dalam pembelajaran sifat 20 ya. Apa itu hukum akal? Hukum akal adalah ketetapan ataupun keputusan yang diputuskan oleh akal kita. Sama ada akal kita putuskan ini mesti diterima, jadi wajib. Ini mesti ditolak, jadi mustahil. Ini boleh sahaja, maka dia jadi harus. Okey, nanti kita akan bahas satu persatu. Okey, jadi hukum akal ni tuan-tuan, kita boleh pecahkan dia kepada 3 hukum. 3 hukum. Yang pertama adalah wajib. Okey. Yang pertama adalah wajib. Sebenarnya kalau ikut istilah bahasa Arab, dia bukan wajib, dia wujub. Wujub, istihalah, jawaz. Tetapi dah jadi kebiasaan orang Melayu kita ni sebut wajib. Sebenarnya wajib itu kena kepada diri benda. Maksudnya kalau hukum akal ni wujub, maknanya akal kita hukum atas benda tu jadi wajib. Okey. Mana kalau hukum akal tu istihalah, mana akal hukum atas benda tu mustahil. Sebenarnya lagu tu, tapi kita buat secara ringkas mengikut penggunaan orang Malaysia kita lah. Jadi hukum akal ni ada wajib, ada mustahil, ada harus. Jadi yang kata wajib itu dia pecah 2. Sebelum tu saya nak bagi ta'arif dulu. Apakah yang dikatakan wajib akal? Wajib akal ini ialah ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Maknanya akal kita tidak boleh kata tidak. Akal kita tidak boleh menolak, bahkan mesti diterima. Itu wajib. Manakala mustahil pula ialah akal kita tidak boleh menerima sama sekali, bahkan mesti ditolak oleh akal yang waras. Itu mustahil. Manakala harus pula, kedudukan akal kita adalah seimbang di antara menolak ataupun menerima. Itu hukum dia harus. Jadi kita nak guna dalam sifat 20 ni lah. Wajib bagi Allah bersifat sekian-sekian, maknanya Allah tu mesti bersifat dengan sekian-sekian. Mustahil atas Allah bersifat sekian-sekian, maknanya akal mesti tolak Allah bersifat dengan sifat mustahil tadi. Itu makna hukum akal. Okey, jadi kita tengok pecahan dia. Jadi pecahan dia, hukum akal tadi, yang kata wajib tadi, dia pecah 2 pula. Dia pecah 2 pula. Satu, daruri. Yang kedua, nazari. Daruri maknanya mudah, tak perlu kepada perbahasan yang detail, yang panjang. Bahkan sekali congok je ataupun spontan je kita boleh menghukum suatu. Contohnya jirim mengambil ruang. Benda-benda yang berjisim ini dia berhajat kepada ruang untuk dia ambil. Contoh telefon saya ni, handset saya ni, bila dia duduk atas meja, maka dia mengambil ruang atas meja tadi yang tidak boleh diisi oleh benda lain. Jadi wajib jirim mengambil ruang itu adalah keputusan yang akal kita hukum. Okey, maka akal kita mesti menerima dan tak boleh tolak kata setiap jirim itu akan mengambil ruang ataupun lapang. Jadi benda tu cara mudah, tak perlu fikir panjang. Sebab tu dia panggil daruri. Adapun wajib nazari, mana wajib yang berhajat kepada penelitian, mana berhajat kepada kita ni cari dalil, kita fikir, kita perhati molek. Contohnya wajib ada Allah ni, dia akan dapat keputusan wajib tadi tu bila kita fikir wajib ada Allah ni lagu mana ni alam ada ni. Tak yang alam ni ada saja. Mesti ada je buat. Maka dia boleh relate, dia boleh hubung kait antara ada alam, maka tubiklah natijah adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak siapa ke ada Allah tu, dia melalui penelitian. Nanti dia panggil nazari. Boleh insya-Allah. Manakala mustahil pula pun sama. Mustahil ni ada dua juga, mustahil daruri dan mustahil nazari. Mana mustahil ni lawan bagi wajib. Tadi wajib ni, jirim ni wajib ambil ruang. Jadi kalau mustahil ni maknanya lawan dia. Jirim tidak mengambil ruang. Itu mustahil daruri yang mudah, yang tidak perlu fikir panjang. Adapun Allah ada sekutu, Allah ada syirik baginya, itu benda yang mustahil,
tetapi dia berhajat kepada penelitian, pemikiran dan dalil. Jadi itu dia panggil mustahil nazari. Okey, manakala harus pula, harus ini ada dua, nazari dan daruri. Yang darurinya kita ambil yang mudah ya. Macam kipas berputar. Kena fikir tak? Ataupun kipas duduk diam. Tak payah fikir dah. Kipas ni kalau kita pasang suih dia berputar. Kalau kita tutup suih dia diam. Mana benda tu kena fikir dah. Harus. Okey. Salah satu, bila dia berputar, dia berhenti diam. Bila dia diam, dia tak berputar. Jadi benda tak perlu fikir dah. Jadi benda lagu ni dia panggil daruri. Harus daruri, mana benda yang mudah. Manakala harus nazari pula, mana harus tetapi nak dapatkan hukum harus tu dia kena fikir panjang, dia kena cari dalil, dia kena teliti, molek-molek. Maka dia panggil harus nazari. Seperti orang kafir masuk syurga. Sekali dengar pelik kan? Orang kafir masuk syurga, mana boleh? Kita kata nak. Okey. Jadi kalau berdasarkan hukum akal, tidak ada yang mustahil. Sebab orang kafir masuk syurga itu dalam lingkungan, maknanya harus pada akal. Nanti kita bahas lah ni. Kita bahas nanti dalam masuk bila bab dia nanti. Bab qudrat iradat nanti ya. Okey, cuma nak sebut kata hukum akal ni dia pecah pada 3, wajib, mustahil dan harus. Setiap satunya dia pecah 2 pula, daruri dan nazari. Okey, seterusnya cuba kita tengok sedikit tentang hukum adat. Hukum adat maksudnya hukum ataupun ketetapan yang diperolehi melalui kebiasaan berlaku. Makna benda hak lepas-lepas dah tu dia berlaku lagu tu. Jadi bila berlaku lagu tu dia panggil adat lah. Mana paling kurangnya 2 kali berlaku. Barulah kita boleh kata adat. Kalau sekali berlaku tak boleh kata lagi adat. Mana adat ni benda berulang. Jadi hak benda berulang paling sikitnya 2 lah. Okey. Jadi hukum adat ni dia masuk dalam kategori hukum akal juga. Mana hukum harus bagi akal. Hukum adat ni duduk dalam hukum harus pada akal. Okey, tengok dulu. Jadi adat ni ada 4. Ni kebiasaan yang berlaku dah. Kebiasaan yang berlaku ni bukan hukum adat ni, adat sendiri. Adat tu ada 4. Mana adat tu dia boleh berlaku ada dengan ada. Ada makan, ada kenyang. Dia boleh berlaku ada dengan tak ada. Ada makan, tak ada lapar. Dia boleh berlaku tak ada dengan tak ada. Tak ada lapar, tak ada makan. Dia boleh berlaku dengan tak ada, ada. Tak ada lapar, ada makan. Jadi, kejadian ataupun berlakunya hukum adat ni dalam lingkungan 4 perkara ni. Dia tak kira ikut dah. Dia akan berlaku dalam lingkungan 4 perkara ni. Okey, lalu kita masuk pula pada hukum adat apa dia. Tengok. Jadi hukum adat ni, rekah ceritanya ada 3. Ada 3. Wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat. Okey, wajib pada adat mana perkara yang pasti berlaku menurut kebiasaan. Benda yang pada kebiasaannya mesti kena berlaku lagu tu. Maka dia panggil wajib adat. Contohnya makan banyak wajib kenyang. Okey. Tapi perlu kita ingat, tadi saya sebut dah. Bahawa hukum adat ni dia masuk dalam hukum harus akal. Maknanya makan banyak wajib kenyang ni dia hanya wajib pada hukum adat. Tapi pada hukum akal adalah harus. Semua ni harus akal. Harus pada akal. Maknanya makan banyak wajib kenyang. Akal kata harus, boleh. Tak makan kenyang pun boleh. Akal kata ni. Cuma kita bahas ni hukum adat. Maknanya kalau makan banyak wajib kenyang. Hak mustahil pula, maknanya perkara tak pasti. Pasti tak berlaku. Mana makan banyak. Silap maaf. Makan banyak tidak kenyang, baik sikit. Makan banyak tak kenyang. Itu mustahil. Makan banyak 3 pinggan, 4 pinggan, 5 pinggan tak kenyang. Jenis merah ke apa. Itu dipanggil mustahil pada adat. Tapi pada hukum akal harus. Boleh je makan banyak tak kenyang. Itu pada hukum akal. Cuma kita bicara hukum adat ni maknanya mustahil. Benda tu tak berlaku mengikut kebiasaan.
Kemudian hukum adat juga harus adat, mana perkara yang boleh berlaku ataupun tidak. Seperti makan sepinggan, mungkin dia kenyang, mungkin tak. Itu adat. Kebiasaan. Ada orang makan sepinggan tak kenyang, ada orang makan sepinggan kenyang dah. Jadi itu harus. Maknanya tuan-tuan, benda yang berlaku ikut adat ini, nah, pada hukum akalnya hanyalah perkara yang harus. Jadi benda akal ni melibatkan etikad kita. Adapun adat ni zahir. Zahir kejadian, mana hukum zahir, manakala hukum akal ni hukum etikad. Maknanya tuan-tuan, dari segi etikad kita, makan banyak ke makan sikit ke, Tuhan nak bagi kenyang boleh, Tuhan nak bagi lapar boleh. Itu harus pada akal, pada etikad. Nah, tak makan kenyang boleh lagi, seperti mana Ashabul Kahfi. Tuan-tuan tengok tak cerita Ashabul Kahfi duduk lama dalam gua nah. Beratus tahun dalam gua, tak makan, tak minum. Tak lapar, tak mati dia. Kalau orang pun kita 3 hari tak makan dak, tak nak bangun panggil ambulan apa dah. Tapi itulah kata pada etikadnya dia duduk dalam harus. Mana dia boleh berlaku. Faham tak? Jadi pada hukum adatnya wajib, mustahil, harus, tapi pada hukum akal duduk dalam harus berlaku semua sekali ni. Baik nah, insya-Allah. Jadi apa kesan bila mana manusia ni jahil tak reti hukum adat ni? Mana kesan dia ni? Antaranya contoh dia boleh jadi fasik. Dua perkara, fasik ataupun kafir. Contoh jadi fasik ni, dia kata, oi, mustahil pada akal, pisah tajam tak boleh kerak tali. Tak kena lah. Pisah tajam tapi tak boleh kerak tali, itu bukan mustahil pada akal. Itu hanyalah mustahil pada adat, dan pada akal kita boleh terima. Sebab yang memutuskan tali itu Allah, yang mengerak tali itu Allah. Allah tak memberi kesan dengan sebab musabab. Nampak? Jadi hanya kita sandar pada zahirnya, pada adatnya pisah tajam ni tali putus tu wajib lah. Tajam pisah tali putus tu wajib. Tapi nisbah kepada hukum akal, benda ni harus. Pisah tajam tali tak putus pun boleh. Pisah tupu tali putus pun boleh. Jadi faham molek kan? Jadi kalau silap faham antara hukum adat dengan hukum akal ni, dia boleh bawa kepada fasik. Bahaya lah. So lagi pada kita bimbangnya, dia boleh bawa pada kafir. Wal'iyazubillah. Pasal apa? Sebab orang yang engkar hukum adat ni, kadang-kadang dia boleh mengengkari benda mukjizat, benda yang luar daripada kebiasaan. Okey. Selama mana manusia engkar kepada mukjizat Nabi, ramai kan? Cuba tuan-tuan ingat balik kisah Isra' Mi'raj. Bila Nabi ni lepas pada Isra' Mi'raj dah, Nabi kelik daripada Isra' Mi'raj, Nabi cerita, pakak tolak belakang. Bahkan kata Ummu Hani, sepupu Nabi, dia kata, "Hei Muhammad, kalau mu cerita kat orang kata mu gila ni Muhammad, mu jangan ceritalah benda lagu ni. Orang kata mu gila Muhammad, mu tak segar Muhammad. Mu jangan cerita. Nabi kata, tak boleh. Ini adalah amanah Allah, aku kena cerita kat orang." Maka Nabi tu pagi tu pergi semaya subuh. Mana lepas tu Nabi pergi ke sekitar Kaabah tu, Nabi duduk atas bukit. Nabi tak lalu kata, dia royak kat orang cerita perihal Isra' Mi'raj. Maka betul sungguh, ramai orang yang telah beriman dah sebelum tu, tapi bila dengar cerita Nabi, orang kata, Muhammad ni gila dah. Aku nak keluar semula dah agama sebab Muhammad ni gila. Pasal apa boleh berlaku lagu tu tuan-tuan? Pasal orang yang pergi agama masa tu, orang yang beriman masa tu, dia bertukar antara hukum adat dengan hukum akal. Jadi hukum adat kata memanglah tukar, mana boleh jadi ular. Ataupun kita kata adat daripada Isra' Mi'raj ni tak akan boleh pergi semalam ni. Sedekah Isra' saja tu makin masa 2 bulan dah. Jadi akal tak boleh terima. Akal. Jadi dari segi adatnya tak boleh terima. Tapi bila suluh ku akal, maka benda tu boleh terima. Sebab semua tu berlaku atas qudrat iradat Allah Ta'ala. Jadi orang yang mengingkari mukjizat ni, kerana bagi dia kata benda tu, benda tokak jadi ular ni benda pelik, tak boleh terima akal. Sebenarnya bukan tak boleh terima akal, tetapi dia hanya menyalahi adat sahaja. Tetapi akalnya
tetap kita boleh terima sebab dia berlaku dalam kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir sekalinya ada lagi hukum yang kita panggil hukum arad. Gapo dia hukum arad? Hukum yang diputuskan oleh Allah dan Rasul tetapi tidak melibatkan janji dosa pahala. Memang hukum daripada Allah Rasul, tapi dia tak ada tuntutan atas kita. Dia bukan dosa, bukan pahala atas kita. Contohnya, jadi hukum arad ni pun sama juga, dia masuk dalam hukum akal, mana harus pada akal. Maka wajib arad, contohnya wajib mati bagi yang bernyawa. Kita semua ni wajib mati. Wajib ke apa tu? Wajib mati itu adalah wajib arad ataupun wajib aridi pun orang panggil. Wajib dengan sebab janji Allah Ta'ala dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa tu mati. Dah Quran kata lagu tu wajib. Tetapi akal kita boleh menyalahi. Tapi taklah muka Tuhan tak lagu. Tapi dari segi akal dia harus. Mana mati pun tak apa, tak mati pun tak apa. Sebab dia dalam perkara mungkin. Perkara boleh ada, perkara boleh tak ada. Jadi kalau nak suluh ke akal, maka semua tiga perkara ni duduk dalam harus akal. Okey, harus akal. Okey, mustahil arad pula lawan bagi wajib ni. Tak mati bagi orang hak menyawa. Harus arad, kadang-kadang mati cepat, kadang-kadang mati lambat. Jadi hukum dia harus. Orang kena COVID mati pun harus. Orang kena COVID tak mati pun harus. Jadi harus berlaku. Begitulah keadaannya. Jadi itu dia panggil hukum arad. Jadi tuan-tuan kena boleh beza 4 jenis hukum ni. Jangan tokak-taki lagi dah. Jadi tokak-taki 4 jenis hukum ni akan menyulitkan kita untuk nak memahami akidah sifat 20. Jadi setakat itulah untuk hari ni. Setakat itu dulu untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa pula dalam siri-siri akan datang. Wallahu a'lam.